Okey, cikgu akan mula tepat 11.50, cikgu akan start terus ya. Jadi cikgu harap bersama awak dah ada textbook dan juga test pack. Gunanya test pack adalah untuk awak isi, awak jot down lah notes. Okey, yang dah masuk isi kehadiran dulu ya. Baru 7 orang yang isi kehadiran. Okey, ada 1 minit lagi. Okey, baiklah, jam cikgu dah tepat 11.50 pagi. Okey, hi, Assalamualaikum. Good morning to all students 383. Okey, ini adalah kali pertama ya, kali pertama awak bersama saya secara Google Meet. Okey, awak daripada kelas Cikgu Samsul. Okey, cikgu pun sebenarnya cikgu ingatkan awak belum habis lagi chapter 2, sebab tu cikgu hari tu cikgu bagi video chapter 2. Okey, yang cikgu herannya memang laju ke awak untuk kelas awak? Boleh siapa-siapa respon kat cikgu? Boleh tak respon kat cikgu? Untuk yang kelas bersama Cikgu Syamsul. Apa cikgu? Apa ni, awak punya kelas dah habis chapter 2 dengan Cikgu Syamsul kan? Ya. Ya. Okey, adakah ada masalah tak? Untuk Tak ada, chapter cikgu. 1 and chapter 2. Yang lain? Boleh ha? Sarannya? Divashini? Macam mana? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh. Okey. Kalau awak kata boleh, tak ada masalah, cikgu tak go through balik dah apa yang awak dah belajar chapter 1, chapter 2. Dan untuk makluman awak, nanti awak bila masuk sekolah nanti awak akan ujian awak akan ada peperiksaan. Sebab tu cikgu tanya betul ke awak tak ada masalah. Okey, sebab cikgu takkan, kalau dah awak kata okey, so cikgu takkan tengok dah chapter 1, chapter 2 tu. Okey, dan awak pun dah buat PBD. PBD yang awak ada lagi yang tak hantar ya. Ada lagi yang tak hantar, memang cikgu tak sempat nak tengok lagi. Cikgu tak sempat nak semak. Okey, tapi cikgu tengok siapa yang hantar, siapa yang tak hantar. Okey, cikgu tunjukkan dulu Google Classroom. Google Classroom untuk 3A3. Kalau ikut bilangan 3A3 ada 26 orang. Tetapi yang dah join dalam Google Classroom hanya berapa orang tadi? 19 orang. Lagi 7 orang belum join Google Classroom. Okey, jadi cikgu harap siapa yang belum join Google Classroom, tolong join Google Classroom supaya awak boleh submit latihan awak dalam Google Classroom. Okey, itu adalah evidence untuk cikgu buat PBD pada awak. Okey, dan memang minggu lepas agak serabut sikit sebab cikgu terlibat dengan pengawasan SPM, kadang-kadang lupa. Bukan apa, terlupa nak assign classwork dalam Google Classroom. Okey, jadi cikgu minta siapa yang dah hantar dekat ruangan stream ini, contoh Vikesh, Astu, Alia, Azim,
Okay, ini contohnya lah, contoh ada lagi yang hantar dekat bahagian stream. Okay, sebab memang salah cikgu lah, sebab cikgu terlupa nak assign pada ruangan classwork. Okay, jadi cikgu harap awak tolong attach semula. Okay, attach semula dalam ikut pada awak punya classwork yang cikgu dah assign lah. Okay, supaya cikgu senang nak cari sebenarnya. Okay, itu tentang Google Classroom. Okay, cikgu akan go through, akan tengok siapa yang hantar, siapa tak hantar. Memang cikgu tak semak lagi. Okay. Dan untuk standard form, hanya 8 orang je yang hantar setakat ni. Lagi 11 orang tak, kalau tengok sini lah, kalau tengok kat sini 11 orang tak hantar. Okay. Mungkin awak dah hantar dekat Telegram, mungkin awak dah hantar dekat bahagian stream. So awak tolong hantar semula ya. Bila pun tak apa. Bila pun tak apa, asalkan awak hantar. Okay. Itu berkaitan dengan Google Classroom. Alright. So hari ni kita akan masuk. Ya, Tarun hantar dekat Telegram. Ya, cikgu nampak. Tapi tolong kalau kata connection dah okey, awak tolong submit dalam Google Classroom ya Tarun. Okey, boleh? Ada masalah tak untuk masuk dalam Google Classroom? Okey, okey, tak ada masalah. Okey. Okey, lagi 7 orang. Cikgu nak tahu siapa yang 7 orang tu, nanti cikgu akan check, cikgu tak check lagi. 7 orang yang belum join Google Classroom. Kalau ada masalah kena bagi tahu cikgu. Okey, kalau tidak cikgu anggap awak tak menghantar latihan lah. Okey, dan awak tak ada markah PBD, cikgu tak boleh bagi skor. Okey, tahap penguasaan awak cikgu tak boleh nak bagi. Okey, jadi yang awak hantar dekat Google Classroom tu bukan saja-saja hantarlah, dan cikgu sebenarnya cikgu akan buat penilaian, akan bagi tahap penguasaan dekat awak. Okey, untuk standard form cikgu tak kongsikan lagi dia punya solution sebab masih ada lagi yang belum hantar. Okay, jadi cikgu nak minta yang lain-lain hantar dulu, baru cikgu akan share the solution. Okay. Baik, so hari ni kita akan masuk new chapter, chapter 3. Okay, chapter 3 ni, sekejap ya. Okay, chapter 3 ni consumer mathematics. Okay, consumer mathematics. Okay, tajuk ni agak panjang. Ya, tajuk ni agak panjang. Awak boleh dengar cikgu dengan jelas tak? Sebab sekarang cikgu tak pakai hands free. Jelas ke? Jelas cikgu. Okey, jelas, okey, tak ada masalah. Okey. So tajuk ni agak panjang. Okey. Dan tajuk ni siapa yang tak berapa nak minat tentang keuangan, dia rasa macam bosannya. Sebabnya yang ni melibatkan berkaitan dengan keuangan. Okay, consumer mathematics awak akan jumpa lagi semasa form 4 akan jumpa, semasa form 5 akan jumpa tajuk consumer mathematics. Okay, actually consumer mathematics ni dulu tak ada pun dalam KBSM, tak ada. Okay, KSSM yang ada consumer mathematics. Sebab apa dia ada dalam tajuk mathematics ni? Sebab sekarang ni sebenarnya setiap orang perlu ada pengetahuan tentang keuangan. Bukannya orang yang minat accounting saja yang kena tahu keuangan. Okey, semua orang, okey, termasuk awak sendiri kena tahu tentang keuangan. Okey, tajuk ni dia terbahagi kepada 2 bahagian. Okey, terbahagi pada 2 bahagian. Yang pertama tentang saving and investments. Ini part yang pertama. Okey, bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua ia berkaitan dengan credit and debts. Okey, so dia ada 2 tajuk yang utama dalam tajuk chapter 3 ni. Okey, hari ni cikgu hanya akan cover savings and investment. Tajuk ni memang cikgu kena bercakap dululah, sebab benda ni yang melibatkan pengetahuan yang awak kena tahu. Okey, so sebab tu Ranjit Priya angkat tangan pada siapa? Ada nak tanya? Yes, Ranjit Priya. Cikgu baca nama berdasarkan apa yang naik dekat ruangan chat saja. Dekat bahagian Google Meet saja. Ada soalan ke? Betul ke nama Ranjit Priya? Ke orang lain? Ada ke nama Ranjit? Ada nama Ranjit Priya. Okey, kalau ya? Silap tekan, sorry. Tak dengar. Silap tekan cikgu. Silap tekan. Okey.
Baik, okay, off balik mic. Okay. Ingatkan nak angkat tangan sebab cikgu tengok ada raise hand. Ingatkan nak tanya soalan apa-apa. Okay, kalau awak nak tanya apa-apa, awak tunggu semasa last kali nanti. Okay, Google Meet biasanya cikgu akan buat 30 hingga 40 minit sahaja. Okay, cikgu tak ambil masa yang lebih. Okay, sebab cikgu tahu kita tak boleh nak tengok device terlalu lama. Kita tak boleh, kita kena hadkanlah masa mata kita untuk tengok komputer dan laptop serta handphone lah, kena ada hadkan masa. So 30 hingga 40 minit sahaja. Okay, okay. Baik, so tajuk ni macam cikgu cakap tadi, memang cikgu perlu bercakap. Awak kena mendengar. Sepatutnya kelas cikgu yang sebelum tahun-tahun sebelumnya, dia orang kena present. Okay, murid dia baca siap-siap. Okay, yang kelas cikgu yang tahun lepas lah, tahun lepas dan tahun yang sebelumnya. Bila tajuk yang ni, cikgu minta murid baca dulu dan present dalam kelas. Sebab benda ni awak kena tahu, awak kena membaca. Okay, sebab dia melibatkan pengetahuan. Okay, so yang ini ni cikgu present teruslah dekat awak. Okay, sepatutnya awak present. So awak jot down saja nota. Okay. Dan nanti cikgu nak tengok nota tu, cikgu nak tengok. Ya. Okay. So sekarang ni jot down, awak tulis atas tespad sahaja. Yang maklumat-maklumat penting lah. Okay, maklumat-maklumat penting. Okay. Cikgu harap bersama awak dah ada textbook. Okay. Mungkin dekat paparan cikgu, mungkin awak tak apa nak jelas. Okay, siapa yang guna handphone tak apa nak nampak. Okay, so dia paparan kecil, jadi awak refer lah dalam textbook. Okay. So hari ni kita tengok 3.1, okay, savings and investments. Okay, the learning standards. The learning standard is to recognize various types of saving and investment. Apa dia savings? Apa dia investment? Okay, alright. What are saving and investment? Okay, savings refer to excess money deposited in safe, money box or drawer. Okay, dalam erti kata lain, benda yang awak simpan lah, duit yang awak simpan, awak ada extra money, awak simpan. Itulah nama dia saving. Okay, okay. Kalau ada extra money tu. Okay, extra money also can be deposited at bank that will provide returns based on interest rate and saving periods. Okay, okay. Sekarang ni saya rasa, cikgu rasa setiap orang ada dia buka account dengan bank. Okay, dia ada account bank masing-masing. Okay, kebanyakannya ada. Okay, dan nama akaun awak itu sebenarnya ada nama dia. Okay, simpanan kita dekat bank ada terbahagi pada 3 jenis. Okay, nanti kita akan tengok apa dia. Okay, dan bila kita simpan di dalam bank, okay, perkataan deposited ni deposited at bank ni maksudnya kita simpan duit kita dalam bank. Okay, term yang diguna adalah deposited. Okay, deposited at bank. That will provide returns. Okay, bila kita simpan duit dalam bank, kita akan dapat pulangan. Okay, dalam bentuk apa? Interest rates. Berdasarkan rates. Okay, interest. Okay, sebab tu kalau siapa yang ada akaun tabung haji ataupun dia ada buka amanah saham, okay, dia akan nampak kat penghujung tahun akan dapat faedah. Faedah dalam bahasa Melayu. Okay, dalam bahasa Inggeris dia sebut sebagai interest. Okay, faedah dalam atas apa yang awak simpan. Okay, dan awak punya returns tu bergantung pula pada saving periods. Lagi lama awak simpan, lagi banyaklah simpanan awak tu akan bertambah, awak akan dapat faedah. Okay, dia bergantung kepada interest rates and the saving periods. Okay, ada 3 jenis savings. Bila kita buat saving dekat bank, okay, ada 3 jenis account yang kita boleh buka dekat bank. Yang pertama savings account, ini yang kebanyakan orang ada. Okay, saving accounts. Okay, apa dia saving account? Saving accounts, okay, saving account holder can save any amount according to his ability. Maksudnya bila ada savings account, ikut suka awak nak simpan berapa pun tak kisah. Banyak mana awak ada, awak simpan. Okay, dia nilai dia tak fix. Okay, awak ada sikit, awak simpan sikit. Awak ada banyak, awak simpan banyak. Okay, so itu savings account.
Okay, di mana account holder simpan berdasarkan ability dia. Alright. And then account holder receive interest based on the total amount and duration of savings. Macam cikgu sebut tadilah, bila kita simpan dalam bank, kita akan dapat pulangan, returns dalam bentuk interest. Okay. Alright. Berdasarkan jumlah yang kita ada dan berdasarkan durations yang kita simpan dalam bank. Alright. Okay. Yang ketiga, apa dia savings account? Okay, interest rates are lower compared to fixed deposit accounts. Sekejap kita akan tengok apa dia fixed deposit account. Tapi kalau nak compare antara interest rate, fixed deposit account and saving account dia punya interest dia lebih rendah. Okay, maksudnya tak setinggi pulangan yang awak dapat, tak setinggi yang awak simpan dalam fixed deposit. Okay, ini savings account. Okay, dia bergantung kepada bank lah, bank berapa dia boleh bagi interest. Okay. Kemudian untuk saving account juga, account holder can withdraw the saving at any time. Bila-bila masa withdraw, apa dia maksud withdraw? Withdraw ni maksudnya awak keluarkan duit. Okay, bila dah ada savings accounts, awak boleh keluarkan bila-bila masa menggunakan ATM card, ada card, ada debit card tu, pergi ATM dan boleh keluarkan duit. Ataupun boleh juga melalui sekarang dah ada internet banking. Okay, sama ada melalui keluarkan menggunakan ATM ataupun menggunakan internet banking. Alright. Dan satu lagi, saving can be withdrawn by using, ini yang cikgu dah sebut tadi lah, by using debit card. Okay, debit card, kat sini perkataan dia debit card. Debit card tak sama dengan credit card. Tu kena take note. Debit card dan credit card benda yang berlainan. Okay, bila awak tak ada lagi lah kot ibu bapa awak. Okay, awak punya parents ada simpanan dalam banks dan setiap saving account holder akan dapat dia punya debit card. Okay, debit card tu sekarang dah boleh guna kat mana-mana kan, sama ada nak paywave ke, nak swipe ke, nak guna PIN ke, okay. Itu debit card. Credit card, nanti kita tengok dalam tajuk credit and debts. Okay, debit card ni maksudnya memang duit tu kita ada dan kita menggunakan kad tu untuk keluarkan duit. Okay, keluar kat mana? Nak keluar duit guna kad tu dekat ATM machine lah. Alright, ATM tu short form untuk automatic teller machine. Okay. Yang kedua, the types of account yang kedua ialah fixed deposit account. Okay, nama dia fixed deposit account. Okay, apa dia fixed deposit account? A sum of money is saved for certain period of time. Maksudnya, dia ada nilai-nilai tertentu yang kita kena simpan dalam bank. Bukannya macam saving account. Saving account awak ada banyak mana awak boleh simpan. Okay, tapi kalau untuk fixed deposit dia ada nilai dia. Contohnya dia bukan nilai yang sikit-sikit dia mungkin 5,000, okay, 10,000. Okay, nilai dia nilai yang banyak lah, nilai yang tinggi. Okay, dan dia ada certain period of time yang dia tak boleh buat keluar. Okay, contoh dalam masa 3 months, 9 months ataupun 1 year. Okay, ikut kepada berapa dia punya maturity period dia. Okay, dia tak sama dari segi, dia tak sama dengan saving account dari segi bila yang boleh dikeluarkan. Okay, saving account bila-bila masa saja boleh. Tapi untuk fixed deposit dia ada tempoh dia. Okay, awak simpan duit, contohnya 5,000, dalam tempoh 3 bulan tak boleh keluarkan 5,000 tu. Okay, itu maksud fixed deposit. Okay, account holder will be offered more competitive interest rate. Competitive interest rate ni maksudnya interest dia lebih tinggi lah berbanding kalau kita simpan dalam saving accounts. Okay, interest dia lebih tinggi.
Sebab tu nanti faedah yang akan dapat, returns yang dia akan dapat lebih daripada kalau simpan dalam savings accounts. Okay. Seterusnya, savings cannot be withdrawn before the maturity date. Okay, kat sini dia guna perkataan maturity date. Macam cikgu sebut tadi, kalau 3 bulan, maturity date dia selepas 3 bulan lah. Okay, so kalau dia tak boleh keluarkan dalam tempoh 3 bulan tu. Selepas maturity date, baru dia boleh keluarkan. Okay. Dan, okay, tengok notes yang seterusnya. If the money is withdrawn before maturity, the actual interest rate that should be received will be reduced and will be cancelled at certain time. Kalau keluarkan fixed deposit ni tak sampai lagi maturity date dia, dah nak keluarkan, so dia tak dapat enjoy the interest rate lah. Dia tak dapat enjoy the actual interest rate. Kemungkinan dia akan dikurangkan ataupun akan di-cancel. Okay? Okay, so maksudnya dia tak boleh suka-suka hati nak buat keluar duit daripada fixed deposit account. Okay? Dan satu lagi, kalau siapa pemegang account untuk fixed deposit, dia akan dapat certificates. Certificates tu, sijil tu, okay, dia akan tulislah berapa nilai yang fixed deposit, kemudian berapa interest rate yang mungkin bank akan bagi, and then bila tarikh untuk maturity date. Di situ dalam certificate tu semua maklumat tu akan diberi. Okay, untuk kepada yang account holder fixed deposit. Okay, dan yang ketiga is current account. Okay, account yang ketiga, types of account yang dekat bank ada satu lagi, current account. Okay, tadi dah tengok savings account, kemudian dah tengok fixed deposit account, sekarang kita tengok current account. Okay, apa dia current account? Saving in current account can be used for personal or business purpose. Normally, bukannya setiap orang boleh buka current account. Dia ada, selalunya business purpose lah yang akan buka current accounts. Macam koperasi. Koperasi menggunakan current account, dia tak guna savings accounts. Okay, siapa yang ada business, enterprise ke ataupun dia ada company ke, okay, dia akan buka current accounts. Okay, beza antara savings account and current account. Selalunya digunakan untuk business purpose. Kenapa? Nanti kita akan tengok. The account holder may make payment to another party by check. Kat sini beza dia. Dia tak ada ATM card. Dia tak ada, debit card. Okay. Untuk savings account, siapa saving account holder akan dapat card. Okay, saving dia punya credit card pula, debit card. Okay. Untuk dia nak keluarkan duit, dia pergi cucuk saja kad tu dekat ATM kan. Tapi untuk current accounts, kalau dia nak bayar, dia tak boleh nak buat keluar macam tu. Okay, dia perlu bayar menggunakan check. Okay, kat sini, dia tulis kat sini. Make payment to another party by check. Okay, so dia bukan menggunakan dia tak ada kad lah, dia tak ada debit card tu. Okay, dia nak buat bayaran, dia kena guna check. Okay, ataupun dia nak keluarkan duit, dia kena tulis check dulu untuk keluarkan duit. Okay. Dan savings in the current account, mana dia? Saving in the account will not be paid interest and is subject to service charge. Okay, dia tak sama dengan saving. Kalau savings account dia dapat interest kan. Untuk current accounts normally bank tak bagi interest, tapi bergantung juga sebenarnya pada bank. Dia tak bagi interest, dia mungkin dia bagi hibah ikut pada bank. Tapi dia subject to service charge. Kenapa dia ada service charge? Sebab dia ada check tu. Sebab tu dia ada service charge. Okay. Ni. However, certain bank that pay interest to current account holder. Okay. Ada juga bank yang akan bagi interest berdasarkan berapa nilai duit yang ada dalam current account. Okay. Yang ni satu lagi, the current account applicant must submit a referral who is
an existing current holder, ini adalah orang kata syarat-syarat untuk buka current accounts lah. Syarat-syarat untuk buka current account ni kena ada orang yang merujuk dia untuk buka. Bukannya, sebab tu cikgu kata dia bukan suka-suka hati untuk boleh buka current accounts. Okay, alright. Dan in addition to check, normal withdrawal are usually allowed via debit cards and other channels such as internet banking, telephone banking and so on. Okay, sebenarnya dia tak ada kad lah, dan ni mungkin silap ni. Okay, untuk current account dia tak ada kad, dia cuma dia boleh buat bayaran menggunakan internet banking. Okay, nanti awak carilah, awak cari apa dia lagi maklumat-maklumat tentang current accounts. Okay, kalau nak tahu lebih lanjut sebenarnya cikgu pun koperasi, okay, cikgu sebagai bendahari, okay, buat payment kepada orang supplier menggunakan internet banking. Okay, koperasi dia ada current account ni buat payment menggunakan internet banking. Okay, nanti kita akan cerita lagi panjang lah, nanti bila kita, cikgu akan explain lagi lah nanti. Okay, awak cuba cari dulu. Okay, alright, yang ini yang bestnya. Yang ni yang bestnya, account holder can enjoy overdraft facility. Okay, overdraft facility. Apa dia overdraft facility? Maksudnya, okay, katakan balance, okay, boleh nampak apa yang cikgu tulis ni? Balance ada 1,000, sikit sangat, katakan 4,000. Boleh nampak cikgu tulis ni? Boleh. Okay, baik, terima kasih. Okay, katakan account holder untuk current accounts ni, okay, dia ada balance 4,000. Kemudian dia make payment, okay, payment kan tadi payment sama ada menggunakan internet banking ataupun by using check, kan? So payment mungkin dia buat payment let's say 5,000. Boleh ke tak boleh? Boleh tak dia nak buat payment 5,000, balance dia ada 4,000? Boleh tak? Vikesh? Boleh tak Vikesh? Tak boleh, Balance cikgu. ada, Tak boleh. tak boleh. Pasal apa tak boleh? Balance dia saja 4,000 saja, tapi dia kena bayar 5,000. Okey, tak apa, cikgu tanya ke orang lain. Nazatul, boleh tak Nazatul? Balance ada 4,000, nak buat payment 5,000. Boleh tak? Buka mic betul. Boleh tak? Tak boleh cikgu. Tak boleh? Tak boleh. Tak boleh? Okey, tak apa. Cikgu tanya seorang lagi. Nak panggil siapa seorang lagi? Okey, nak tengok sat nama. Jananan? Boleh tak? Ada balance 4,000, nak buat payment 5,000. Tak boleh. Kau taruh nak jawab? Cepat. Tak boleh. Jananan? Tak boleh, cikgu. Jananan? Hello. Tak dengar? Tak boleh, cikgu. Tak boleh. Okey, cikgu dah tanya ramai dah ni. So semua yang jawab tak boleh. Cikgu jawab boleh. Cikgu jawab boleh. Sebab, okey, kenapa boleh? Kenapa boleh? Sekarang ni dia sebagai current account holder. Dia tak sama macam savings accounts. Dalam savings account, kalau savings account awak ada 4,000, awak cuma boleh bawa keluar 4,000 saja. Tapi untuk current accounts, kalau ada 4,000, dia boleh buat payment lebih daripada 4,000. Ini yang dimaksudkan enjoy overdraft facility. Okay, itu maksudnya enjoy overdraft facility. Maksudnya, okay, balance dia nanti akan jadi new balance. Okay, new balance akan jadi negatif. Negatif 1,000. Okay, ini maksudnya overdraft facility. Okay, maksudnya bank dahulukan duit bank untuk bayar kepada yang dia buat payment tu lah. Okay, alright. So maksudnya dia berhutang
siapa yang account holder yang current accounts ni, dia buat more than dia punya balance, buat payment more daripada dia punya balance, so dia akan ada hutang dengan bank. Okay, tapi dia ada tempoh-tempoh tertentu lah. Okay, dia ada tempoh tertentu yang dia kena pastikan dia bayar balik. Okay, alright, dan akan kena interest. Okay, akan kena interest. Dia berhutang dengan bank 1,000 ni, maksudnya nanti kalau dia akan bayar, dia akan bayar lebih pada 1,000 lah. Okay, boleh faham? Boleh faham dengan kata yang cikgu jelaskan tentang overdraft facility? Cikgu. Okay, sekarang dah faham. So maksudnya boleh ke tak boleh nak buat bayaran lebih daripada balance? Boleh. Boleh. Ya, boleh. Untuk current account sahaja. Okay, untuk current account sahaja yang boleh enjoy overdraft facility. Untuk savings account tak boleh buat, dia tak ada overdraft facility ni. Okay, okay. So cikgu harap jelas lah. Ada three types of accounts bank. Okay, bila awak buat saving dekat bank ada tiga jenis account yang kita boleh buka. Yang pertama savings accounts, yang kedua fixed deposit accounts, and dan yang ketiga ialah current accounts. Okay, make sure awak boleh differentiate. Okay, awak boleh differentiate apa dia tiga-tiga jenis account yang ni. Okay, dari segi dia punya interest, dari segi dia punya facility dia. Okay, dan tengok ciri-ciri dia. Okay, yang ada dalam textbook, dalam page apa ni? Page 52. Okay, nanti buat satu notes untuk awak. Okay, notes tu buat dalam test pad dan masukkan dalam management file. Okay, alright. Investment. Okay, investment ada tiga jenis juga. Investment tak sama dengan saving. Tapi dia punya maksudnya pulangan, dia punya returns tu lebih kurang sama. Maksudnya faedah kepada kita tu sama. Maksudnya kita dapat returns. Okay, cuma dia agak berbeza dari segi apa? Okay, investment is alternative steps for future returns. Dia tak dapat sekarang. Investment ni dia punya return tak dapat sekarang. Dia akan datang in future. Okay, kalau savings dalam tempoh setahun tu awak dah dapat returns based on interest rates yang bank offer. Okay, tapi untuk investment, return tu tak dapat secara immediate. Okay, return tu akan dapat in future. Alright. Okay, dan return tu dalam bentuk apa? Current income and capital gain. Okay, current income and capital gain. Okay, cikgu tak akan explain sekarang sebab cikgu nak minta awak baca, buat notes dan fahamkan tentang investment ni. Okay, alright. So sekarang 12.20. Cikgu nak berhenti dah lah. Okay, tadi cikgu dah explain, cikgu dah bercakap, sakit dah tekak. Okay. Okay, cikgu dah explain tentang savings. Cikgu minta awak baca sebab awak ada masa sampai 1:10. Okay, awak baca dan awak fahamkan apa dia investment, dan ada 3 types of investment. Unit trust, shares and real estate. Okay, tapi turutan dia macam mana? Turutan dia awak kena baca shares dulu. Apa dia shares? Okay, dah habis baca shares, dah faham dah apa dia shares, baca apa dia unit trust. Okay, dan last kali real estate. Apa dia real estate? Okay, nanti untuk next class cikgu akan tanya. Okay, untuk next class tu lambat lagi kan? Next class tu hari Khamis kan? Awak ada 3 masa. Oh, ada buku nota. Okay, so kalau ada buku nota awak buat dalam buku nota lah. Okay, kalau dah ada buku nota tak apa. Teruskan menggunakan buku nota tu, buat nota tentang savings, okay, dan juga investment. Okay, jelas apa yang cikgu cakap ni? Ya, jelas tak? Jelas sih. Jelas, cikgu. Okay, good. Jelas. So maksudnya sekarang ni lepas kita Google Meet, awak baca investment dan buat nota, dan juga dalam masa yang sama buat juga nota tentang savings. Okay, selain daripada cikgu akan tanya 3 types of investment in next class, cikgu akan buat short quiz.
quiz secara online. Okay, untuk hari Khamis ni. Sebab hari Khamis cikgu tak ada pengawasan SPM, so cikgu boleh buat Google Meet dengan awak. Okay, so ada nak tanya apa-apa sebelum cikgu end this session? Okay, ada nak tanya? Okay, kalau tak ada persoalan, awak boleh isi dulu sebelum awak left. Pastikan awak isi dulu kehadiran. Takut satgi bila dah left satgi terlupa nak isi. Okay, so isi siap-siap. Okay, dan kalau tak ada masalah, so kita boleh jumpa untuk hari Khamis nanti. Okay, latihan maksudnya tak ada latihan, awak cuma buat nota sahaja. Itu sahaja ya. So jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Okay, bye. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, bye Tarun. Nat nak cakap apa Nat? Tak ah? Terima kasih cikgu. Oh, sama-sama Nat. Ana dan dia sama-sama Mitra. Ya, bye. Cahanya sama-sama. Ya, Saranya, bye. Ya, sama-sama Joel.